Pengaruh budaya Barat juga adalah segala budaya yang datang dari Barat, termasuk negara Eropah yang akan merosakkan jati diri kita. Budaya ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan norma di negara kita iaitu Malaysia yang bertunjangkan kepada agama masyarakat setempat. Pengaruh ini bukan sahaja merosakkan jati diri seseorang, malahan ia juga menyebabkan akidah seseorang itu menjadi goyah. Masyarakat di Tanah Melayu mengalami perubahan struktur dan organisasi setelah Tanah Melayu dijajah seluruhnya oleh Inggeris sebelum merdeka. Penjajahan Inggeris memperkenalkan bukan sahaja dasar-dasar baru dalam bidang politik, pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan lain-lain tetapi juga nilai-nilai baru yang terselindung di sebalik dasar-dasar tersebut. Rakyat yang berada di bawah kuasa jajahan Eropah sama ada negara barat sama ada secara sedar atau tidak sedar turut mendukung nilai-nilai tersebut setelah menerimanya, tidak kira secara paksaan atau terpaksa. Pertembungan elemen-elemen baru yang diperkenalkan oleh orang barat dengan amalan tradisi kita banyak mewujudkan konflik dan kontradiksi. Ramai remaja Malaysia kini sangat terpengaruhi dengan budaya barat dan isu ini menjadikan satu isu yang amat kita risaukan. Budaya Barat umumnya boleh didefinisikan sebagai gerakan pembaratan dan penjajahan fikiran yang dilancarkan kepada sesebuah negara yang mempunyai tujuan nyata, iaitu untuk menundukkan negara tersebut kepada kuasa imperialis dengan meleburkan nilai-nilai, mempesongkan pengertian agama serta memusnahkan tunjang dan asas-asas penting yang menjadi amalan dan pembentukan kepribadian seseorang. Penjajahan Barat di negara kita bermula sejak 400 tahun yang lalu, anggaran, dan masyarakat negara ini telah lama terdedah dengan budaya Barat. Masyarakat kita ketika itu mempunyai jati diri yang kukuh dan pegangan yang kuat terhadap adat bersam dan budaya sendiri sehingga mampu mengekang budaya Barat daripada menyebar luas ke dalam budaya mereka serta kehidupan mereka. Walau bagaimanapun, budaya negatif Barat kini menjadi ikutan masyarakat negara ini, terutamanya generasi muda. Akibatnya, mereka akan kehilangan identiti diri mereka sendiri dan mereka juga akan menghayati cara dan budaya Barat dalam kehidupan seharian. Pertembungan elemen-elemen baru yang diperkenalkan oleh orang Barat dengan amalan-amalan tradisi kita banyak mewujudkan konflik dan kontradiksi. Ramai remaja Malaysia kini sangat terpengaruhi dengan budaya Barat dan ini menjadi satu isu yang amat dirisaukan. Antara faktor berlakunya pengaruh budaya Barat terhadap remaja termasuklah faktor media massa yang memaparkan gejala-gejala negatif seperti keganasan, pornografi dan budaya hidup yang tidak sihat. Kemunculan media sosial yang terlalu meluas menyebabkan remaja amat mudah terdedah kepada pelbagai maklumat. Walaupun pengetahuan kini berada di hujung jari sahaja, namun tidak semuanya sesuai untuk diketahui oleh remaja. Masalah keruntuhan akhlak termasuklah pergaulan bebas adalah berpunca daripada maklumat-maklumat tanpa sepadan yang diperolehi oleh remaja. Seterusnya ialah faktor rakan sebaya yang mempunyai persamaan dari segi perasaan yang selalu mengajak dan rakannya terus menerima pelawaan tanpa berfikir panjang untuk melakukan sesuatu hal yang bebas tanpa batasan. Ajakan rakan paling banyak mempengaruhi seseorang individu itu kerana mereka mempunyai persamaan dari segi perasaan. Contohnya, rakan yang memberi kesan negatif adalah seperti merokok semasa lepak, menyertai buli, serta ponteng kelas atau sekolah. Selain itu, aktiviti clubbing atau kelab malam juga merupakan salah satu daripada aktiviti budaya Barat yang mempengaruhi remaja. Istilah clubbing diertikan sebagai satu dunia malam yang penuh dengan kebebasan. Ini merupakan faktor yang mempengaruhi aktiviti clubbing, termasuklah kurang pengawasan ibu bapa terhadap anak-anak serta pengaruh rakan sebaya. Dan akhir sekali, pada usia remaja, kita akan mengalami perasaan ingin tahu serta kehendak mencuba perkara-perkara baru dalam hidup. Dorongan perasaan ingin tahu tidak dibimbing dengan pemikiran yang waras akan menyebabkan remaja mencuba perkara-perkara negatif walaupun telah mengetahui kesan buruknya sejak awal lagi. Pegangan agama dan amalan kerohanian yang lemah juga menjadi faktor yang mendorong remaja untuk terlibat dalam pergaulan bebas.
Kecenderungan untuk bergaul dengan rakan-rakan tanpa sepadan jantina akan menyebabkan kelahiran anak luar nikah yang tinggi. Assalamualaikum, saya Nur Aisyah binti Isa akan menerangkan mengenai contoh warisan tamadun barat di Malaysia dari segi ekonomi, politik dan sosial. Saya akan mulakan dengan contoh warisan tamadun barat di Malaysia dari segi ekonomi. Yang pertama, orang barat memperkenalkan sistem mata wang kertas. Mata wang yang diperkenalkan oleh orang barat menyebabkan mata wang orang Melayu yang diperbuat daripada emas dan perak telah dihapuskan. Seterusnya ialah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis yang diperkenalkan oleh Barat adalah dengan menggalakkan penggunaan faedah atau riba dalam kehidupan. Sebagai contoh, unsur riba atau faedah di dalam hutang. Pemiutang akan mengenakan peratus bayaran balik yang lebih tinggi daripada nilai yang dipinjam. Seterusnya ialah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis atau nama lainnya sistem ekonomi berpusat adalah sistem di mana sebarang pelaksanaan atau kegiatan ekonomi negara dipantau oleh pihak pemerintah. Seterusnya ialah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan daripada sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, di mana pihak kerajaan dan swasta bekerjasama untuk membentuk pasaran yang lebih baik dan adil. Malaysia menggunakan sistem ekonomi campuran ini di mana kerajaan merupakan pentadbir, namun boleh mencampur tangan dalam pasaran ekonomi atau kewangan negara apabila perlu. Seterusnya, saya akan menerangkan contoh warisan tamadun barat di Malaysia dari aspek politik. Seperti yang kita tahu, sebelum kemerdekaan, Barat menggunakan sistem feudal semasa memerintah. Sistem feudal ini memberi kesan yang tidak baik kerana sistem ini merupakan sistem pemerintahan yang beranggapan pemimpin mempunyai kuasa mutlak dalam memimpin sesebuah negara. Oleh kerana sistem pemerintahan Barat ini, sistem pemerintahan orang Melayu menjadi lemah dan tidak stabil. Namun begitu, berlaku perubahan setelah negara kita merdeka. Negara mula mengamalkan sistem demokrasi di mana sistem pemerintahan ini lebih sistematik dan jauh berbeza daripada sistem pemerintahan beraja dahulu. Sistem demokrasi ini menghadkan kuasa pemimpin dan raja. Sistem demokrasi berparlimen pula sistem di mana suara majoriti rakyat didengari semasa pemilihan pemimpin. Akhir sekali, saya akan menerangkan contoh warisan tamadun barat di Malaysia dari aspek sosial. Dari segi sosial, anak-anak muda lebih mudah terpengaruh. Pengaruh daripada budaya hedonisme atau budaya yang mengejar keseronokan semata-mata. Segala bentuk hiburan, muzik, konsert atau filem remaja sangat menyukainya. Namun begitu, sebagai remaja, terutama yang beragama Islam, hiburan tidak boleh melebih-lebih. Jika hiburan tersebut bercampur dengan yang bukan mahram, maka dilarang. Seterusnya, pengaruh daripada makanan dan cara pemakaian Barat. Sudah di depan mata bahawa pelbagai makanan segera seperti burger dan pizza disediakan di negara kita. Makanan segera yang diperkenalkan oleh Barat ini tidak sihat jika diambil tanpa pengawasan. Pakaian yang Barat bawa pula tidak mematuhi syariah dan sudah pasti tidak dapat menutup aurat orang Islam di negara kita. Akhir sekali ialah pengaruh daripada golongan songsang. Kehidupan yang terlalu terbuka akan menyebabkan anak muda terdedah kepada golongan songsang atau lebih dikenali sebagai LGBT. Hubungan sejenis atau transgender yang dibawa oleh Barat ini semakin berleluasa dan bersifat terbuka, hampir dianggap biasa di negara kita. Saya akan meneruskan pembentangan dengan kesan pengaruh budaya Barat. Terdapat 3 bahagian iaitu politik, ekonomi dan sosial. Mari kita mulakan dari segi politik. Yang pertama ialah sukar membuat keputusan tanpa campur tangan Barat. Contohnya, Malaysia memperoleh kemerdekaan dengan persetujuan dari British dan Malaysia disenaraikan dalam negara-negara Commonwealth iaitu persatuan yang melibatkan negara-negara berdaulat yang memperoleh kemerdekaan oleh British atau pernah dijajah oleh British. Seterusnya, sistem demokrasi menghapuskan kuasa Raja Melayu. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen.
Ianya sangat berbeza dengan sistem pemerintahan beraja yang diamalkan oleh masyarakat Melayu dahulu. Dalam sistem demokrasi berparlimen, kedaulatan dan keputusan negara mesti dibuat oleh rakyat dengan menggunakan suara majoriti. Contohnya, Malaysia menggunakan pilihan raya sebagai satu cara rakyat untuk memilih pemimpin negara. Kita beralih pula dari segi ekonomi, iaitu yang pertama, produk dan pendapatan menjadi milik kerajaan. Barat telah menjadikan Malaysia sebagai negara yang sosialis. Seterusnya, Barat telah memperkenalkan sistem mata wang yang digunakan oleh rakyat Malaysia sehingga kini. Bahagian yang terakhir iaitu dari segi sosial. Barat telah memperkenalkan budaya hedonisme, iaitu ajaran atau pandangan bahawa keseronokan atau kesenangan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Contohnya berawal dengan pergaulan bebas, selepas itu berluasanya seks bebas yang akan menjadi amalan rakyat Malaysia kerana menganggap seks adalah satu aktiviti keseronokan. Selain itu, peningkatan gejala-gejala sosial seperti merokok dan menghisap dadah. Seterusnya, keagungan kepada budaya individualistik, iaitu suatu budaya di mana individu lepas dari masyarakat dan memusatkan perhatian kepada dirinya sendiri. Dan yang terakhir ialah penularan fikiran sekularisme, iaitu pemisahan agama dari semua hal-hal duniawi. Sekularisme menganggap peraturan syariah dan lebih suka peraturan selain dari syariah. Penyokong sekularisme mendakwa bahawa undang-undang Tuhan sesuai sewaktu ia diwahyukan dan tidak sesuai lagi pada masa kini. Saya akan menjelaskan cara-cara untuk mengelakkan daripada pengaruh budaya barat yang negatif. Pertama sekali, kita perlulah mendalami dan menghayati ajaran agama masing-masing. Ini kerana setiap agama mengajar kami untuk mengamalkan perkara yang baik untuk diri sendiri. Jadi, sekiranya kita memahami dan menghayati ajaran agama kita, ia membolehkan kita untuk membezakan perkara yang negatif dan positif. Kedua, menganalisis betul atau salah sesuatu perkara sebelum kita melakukannya. Tidak dapat dinafikan bahawa terdapat budaya barat yang positif dan ia membantu negara kita untuk maju. Tetapi, bukan semua budaya barat yang diwariskan adalah positif. Jadi, kita perlulah berfikir secara rasional dan menganalisis betul atau salah budaya-budaya barat yang diwarisi. Seterusnya, pihak berkuasa perlu mengadakan kempen-kempen berunsur positif untuk meningkatkan atau menguatkan kesedaran rakyat terhadap isu ini. Cara terakhir ialah penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa. Ini dapat memberi amaran kepada rakyat kita yang cuba untuk mengamalkan budaya barat negatif di negara kita. Ini secara tidak langsung akan mengurangkan kebarangkalian rakyat kita untuk mengikut budaya yang tidak sepatutnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.